Flat ni lah yang melahirkan banyak pemain-pemain mewakili pasukan Kuala Lumpur. Contohnya kita dapat lihat selepas saya Azrul Amri Borhan, Amir, Ivan Yusof, Ponggel. Ni nama glamour nama betul saya pun dah lupa ni kan. Saya menceburi bidang bola sepak disebabkan oleh Allahyarham bapa saya, Haji Adnan Ahmad. Dia yang sentiasa memberi dorongan kepada saya untuk menjadi seorang pemain bola sepak. Kerana dia memang minat, seorang peminat tegar pasukan Selangor dan Malaysia. Dan yang paling dia minat adalah Allahyarham Muqtadari. So dari bila dekat situ, dia nampak kelebihan saya untuk menjadi pemain bola sepak di masa akan datang. Jadi start pada itu, dia tanya dua je kepada saya. Nak jadi pemain bola atau nak main bola? Jadi saya pun macam, apa beza dia kan? Nak main bola atau nak jadi pemain bola? So arwah bagi tahu dengan saya, kalau nak main bola, setakat nak main bola saja, main petang-petang aja, pukul 6 turun, main dengan kawan-kawan, lepas tu balik. Kalau nak jadi pemain bola pula, kena ikut jadual yang dia bagi. Bangun pagi, selepas subuh, saya akan turun di Padang Seri Melaka tu. Saya duduk di Seri Melaka budak ceras, budak flat, dan saya training dekat situ sekurang-kurang 2 jam setiap hari. Pagi setiap hari 2 jam dan juga petang 2 jam. Saya akan ulang rotate benda yang sama. Okey, dekat flat tu kita dapat tembok dekat tangga tu, ujung tu. Itulah saya jadikan tiang gol. Dekat situlah saya start training untuk shooting, placing. Setiap hari saya kena lakukan sendiri, tanpa paksa lagi dah. Dan sehingga jiran-jiran pun bertanya, kenapa training pagi petang? Yalah, kita duduk flat. So jiran-jiran tengok, apa ni anak Adnan ni hari-hari training. Dia nak pergi mana? Lepas tu terpacul lah daripada mulut arwah. InsyaAllah satu hari nanti anak saya akan berjaya menjadi seorang pemain bola sepak Malaysia. Jadi saya pun terus usaha, hari-hari saya terus continue tanpa ada rehat. Bagi saya zaman remaja saya tak ada. Terus terang saya cakap, saya tak ada zaman remaja macam nak shopping komplek ke, lepak kedai mamak ke, tak ada. Remaja saya habis hanya di padang bola. Sehinggalah saya berjaya. Flat Keramat. Tapi bukan flat Keramat dekat Keramat. Flat Keramat dekat Ceras. Ceras terdiri daripada flat Seri Melaka, Seri Johor, Seri Pulau Pinang, Seri Sabah. Dan di flat ni lah saya satu blok dengan Azrul Amri Borhan. Dengan Amir, adik dia. Dan kita orang boleh katakan dah macam keluarga. Sebab daripada kecil. Tahun 80-an ke 90-an, flat-flat ni lah yang melahirkan banyak pemain-pemain yang mewakili pasukan Kuala Lumpur. Contohnya kita dapat lihat selepas saya Azrul Amri Borhan, Amir, Ivan Yusof, Ponggel. Ni nama glamour nama betul saya pun dah lupa ni kan. Ponggel kan. Okey, jadi saya rasa ramai lagi. Kalau saya nak sebutkan ramai lagi. Fendi, ramai lagi yang mewakili yang dah pernah menyarung jersey Kuala Lumpur. Inilah kelebihan flat Seri Melaka. Masa 80-an, 90-an boleh katakan separuh yang berasal daripada situ mewakili pasukan Kuala Lumpur. Arwah cerita lah, bukan abang lah, abang kecil, mana abang tahu. Satu kejadian ini memang benar berlaku di Sarawak. Kebetulan masa tu hari jadi saya. Berapa tahun? 1 tahun ke 2 tahun saya pun dah lupa. Mak dan arwah bapa saya pergi membeli kek untuk menyambut hari jadi saya. Lalu di tepi padang. Dengan umur yang macam gitu, saya kena tendangan bola daripada mereka yang bermain di padang tu terus ke kepala. Jadi tendangan memang kuat, orang dewasa yang main. Bila kena dekat saya tak menangis. Dan pemain-pemain yang main tu, petang-petang tu datang dekat bapak saya, arwah, bagi tahu, cik tak menangis Lepas tu arwah bagi tahu, ini hari jadi dia, hari ini. Cik, insya-Allah dia boleh jadi bakal pemain Malaysia satu hari nanti.
Yalah, bapak saya masa tu pun tengah geram. Tahulah tentera. Kan anak dia kena. Kan dia cakap, betul ke tak betul dalam hati dia lah. Kan, tetapi bila dah berlaku macam ni, baru dia teringat apa kata-kata pemain-pemain yang main petang-petang di Sarawak tu, yang menendang bola ke atas kepala saya tu. Umur 2 tahun, tapi saya tak menangis. Latihan yang arwah bagikan kepada saya, dia seorang bekas komando, dan latihan yang dia berikan kepada saya banyak dengan fizikal. Saya dulu terus terang cakap, memang saya berlatih banyak dengan fizikal. Seperti dulu kita mana ada orang cakap equipment macam sekarang kan, kita gunakan tangga, kita gunakan lompat katak. Itu memang favourite lah era 80-an 90-an kan. Jalan itik kan, lepas tu short speed tu semua normal lah. Jadi rutin tu saya teruskan. Setiap hari saya teruskan. Arwah ni seorang yang tegas. Yalah, bekas tentera kan. Ada satu ketika tu saya dah terlalu penat masa tu. So the next day pagi, saya cakap dia balik pada kerja. Dia tanya saya, pagi ni dah training ke? Saya cakap dah. Padahal saya tipu. Pagi tu memang saya tak buat sebab saya terlalu penat sangat. Bila dia dapat tahu daripada adik saya, dia tanya adik saya, Atih dia panggil, Abang Atih training tak pagi tadi? Adik saya sudah pecah lubang. Dia cakap tak training pula. Dia cakap pagi ni dia tidur. Saya tu masa tu tengah makan. Ini cerita betul. Tengah makan ni, tengah hari. Dia suruh saya stop. Dia suruh saya 10 round lari dekat padang 06. Siapa budak flat, dia tahu. Padang tu memang top lah. Jadi tengah hari tu saya stop makan, saya lari. 10 round saya lari. Sampai menangis saya mata ni. Tengah hari buta. Pukul 12 lebih ke atas, dekat pukul 1. 10 round. So, bila saya dah habis lari, dia tanya, lain kali teruskan. Jangan cuba bagi alasan. Kerana sebagai seorang pemain bola sepak yang nak berjaya, ala bisa, tegal biasa. Teruskan. Jadi saya pun start pada hari tu, saya tak berani, terus terang saya cakap, memang saya tak berani lagi nak tipu dia ke, nak apa ke. Saya teruskan. Sehinggalah saya berjaya untuk mewakili pasukan bola sepak Kuala Lumpur. Masa tu MSSM, Piala Rahman di Kedah. Masa tu umur 18 tahun. Okey, untuk latihan, terus terang saya katakan, tak ada kawan. Pagi saya sendiri, petang saya sendiri. Tetapi selepas petang tu biasalah pukul 6, 6.30 barulah rakan-rakan flat ni turun. Masa tu saya main lah dengan diorang. Tetapi selepas saya melakukan latihan yang telah ditunjuk ajarkan oleh arwah. Maksud saya training, saya tak perlu kawan. Saya seorang. Saya tak perlu nak tunggu, dia ni datang baru nak lari, dia ni datang, tak ada. Kalau sharp pukul 8 pagi, saya akan jalankan rutin saya. Selepas asar, seperti biasa, 4:45 ke 5, saya sendiri akan melakukan tugas saya yang telah diarahkan oleh arwah. Oh, yang macam tu Okey, yang macam tu saya tak nafikan lah. Kita duduk dalam kawasan flat dan yalah, mata memandang terlalu ramai. Ada yang menyatakan, kenapa saya training pagi petang dan saya nak ke mana? Ada yang menyatakan, diorang cakap apa? Alah, anak Adnan ni, arwah ni dia tak ke mana lah. Nak pergi mana dia? Tahap mana dia punya kelebihan ni? Jadi seorang komando yang tidak pernah putus asa dan sentiasa memberi semangat dekat saya. Dia cakap, kau teruskan apa yang kau lakukan. Jadi dia sendiri cakap dengan orang-orang jiran-jiran, yalah, ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Ini lumrah manusia. Dan arwah menyatakan pada mereka, insya-Allah aku yakin anak aku akan menjadi pemain bola sepak terkenal. Itu belum saya terkenal lagi. Itu arwah menyatakan kepada rakan-rakan yang memandang sinis kepada anak dia. Jadi setelah saya teruskan hingga berjaya, dan orang yang sama sendiri datang berjumpa dengan arwah.
Dia cakap, diorang panggil Pak Nan. Pak Nan, macam mana Pak Nan boleh tahu pula tiba-tiba Azman ni akan berjaya? Sebenarnya Pak Nan pun dengan terus terang cakap, usaha tangga kejayaan. Usaha. Jadi nak buat sesuatu kena usaha. Kita orang cakap apa, nak dapat sesuatu, benda tu tak boleh datang bergolek lah. Kena usaha. Jadi selepas saya berjaya mewakili pasukan Kuala Lumpur, rata-rata kawasan flat tu semua support saya. Dah belakang saya pula dah terbalik lah. Daripada pandang sinis dan terus jadi penyokong Kuala Lumpur, dah begitu ramai lah yang menyokong Azman. Setiap kali game aja saya boleh dapat lihat semua budak flat Seri Melaka, Seri Johor, Seri Sabah, Seri Pulau Pinang, diorang akan datang turun menonton, menyokong pasukan Kuala Lumpur dalam sesama menyokong saya. Jangan sekali-kali kita putus asa. Kita mengejar matlamat dengan usaha, bukan datang bergolek. Untuk mak ni ada berat sikit. Terus terang saya katakan, mak saya ni dia 50-50. Sebenarnya dia tak galakkan saya sebagai pemain bola sepak. Dia lebihkan tumpu kepada pelajaran. Biasalah, kita ni orang susah. Dia pernah berkata dengan saya, kalau nak buatlah bersungguh-sungguh. Kalau itulah pilihan saya, teruskan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mak, dia sentiasa mendoakan saya sehingga hari ini. Alhamdulillah, saya memang terus terang cakap, saya terhutang budi kepada dua orang ni. Arwah Pak Nan dan juga mak saya yang sentiasa membantu saya walaupun kena kutuk. Biasalah pemain bola sepak ni, you sebut Azman Adnan ke, you sebut siapa pun, bukan 100% yang sokong kita. Ada haters yang tak suka kita juga. Itu normal, inilah lumrah manusia. Tetapi orang tua saya ni sentiasa memberi sokongan padu. Saya terus terang cakap, dah berapa kali final yang saya masuk, saya boleh kira lah, sekali je dia datang. Bukan final je, game biasa pun dia tak boleh tengok kat stadium. Dia jadi macam apa, jantung tu gugdak tau. Sekali saja itu pun saya merayu, mak tolonglah datang. Masa tu Piala FA di Perak, saya merayu sampai saya minta kakak saya tolonglah bawa mak ke Perak sambil jalan, sebab kita main dekat situ lawan Penang. Jadi pada malam tu saya skor. Saya berpasangan dengan Tony Cottee. Saya menjaringkan gol. Selepas tamat perlawanan, orang semua terkejut. Saya terus lari kepada, siapa makcik ni, Azman naik sampai atas. Lepas tu baru semua penyokong Selangor tahu anak makcik Azman. Baru dia orang pula yang bergambar dengan mak saya. Masa tu mana ada zaman kamera biasa tu kan. Jadi saya terus lari dekat mak saya. Saya cium tangan dia semua sebab apa? Doa mak. Sampai sekarang saya yakin selagi ada ibu, jagalah ibu sebaik mungkin. Kalau dah tak ada, kita sendiri akan terasa. Jadi itulah kisah sejarah hidup awal abang dalam pembabitan bola sepak. So seterusnya abang akan ceritakan mengenai sekolah abang pula. Subscribe channel The Azman Adnan.